Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita masuk unit 5, Budi Bahasa Amalan Saya. Budi Bahasa Amalan Saya. Buku teks muka surat 21 hingga 25. Nilai yang kita nak belajar dalam unit 5 ialah hemat tinggi. Hemat tinggi. Okey, murid-murid, apakah maksud hemat tinggi? Hemat tinggi ialah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Okey, perkataan yang penting di sini adalah beradab sopan. Okey, sopan dan berbudi pekerti yang mulia dalam pergaulan kita. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 21. Okey. Muka surat 21 ini ada 4 situasi, iaitu situasi 1, 2, 3 dan 4. Nah, berdasarkan situasi ini, kita nak sebutkan apakah tutur kata yang bersopan berdasarkan situasi tersebut. Situasi pertama, okey, murid-murid jumpa dengan cikgu di sekolah. Dan murid ini mengucapkan selamat pagi kepada cikgu. Dan cikgu juga mengucapkan selamat pagi kepada Yugan. Nah, di sini dalam situasi ini, tutur kata yang bersopan ialah selamat pagi. Okey, selamat pagi. Nah, situasi yang kedua ini, okey, murid lelaki ini dia bersin. Okey, kemudian dia sebutkan maafkan saya dan kawan yang lain sebutkan tidak mengapa. Nah, dalam situasi ini yang tutur kata yang bersopan ialah maafkan saya. Okey, maafkan saya sebab dia bukan sengaja. Situasi yang ketiga, pada waktu balik ke sekolah, balik ke rumah, nah murid-murid berbaris naik ke bas sekolah. Nah, di sini awak bercakap dengan selamat jalan dengan kawan dan jumpa lagi. Okey, dalam situasi ini, tutur kata yang bersopan adalah selamat jalan. Okey, selamat jalan. Sita dia kawan-kawan mengucapkan selamat jalan dengan kawan. Situasi keempat, terima kasih kerana sudi datang sama-sama. Okey, situasi ini merupakan jemputan kawan ke rumah. Terima kasih kerana sudi datang. Di sini terima kasih adalah tutur kata yang bersopan. Dan sama-sama juga merupakan tutur kata yang bersopan. Tutur kata yang bersopan ini harus kita amalkan dalam kehidupan seharian kita untuk menunjukkan ataupun untuk mengamalkan nilai hemat tinggi dalam kehidupan. Nah, seterusnya buku teks muka surat 22. Nah, cuba kita perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan perpustakaan. Perpustakaan. Nah, soalan yang pertama, kena pastikan tingkah laku yang sopan. Tingkah laku yang sopan. Yang pertama, cuba kita tengok guru yang bertugas. Dia bukan guru, dia adalah pekerja yang bertugas. Okey, pekerja yang bertugas ini dia memberi ataupun dia menunjukkan layanan yang bersenyum. Okey, layanan bersenyum ini menunjukkan tingkah laku yang bersopan. Nah, selain itu, apakah tingkah laku yang bersopan? Baca buku dengan senyap. Okey, ahli keluarga ini mereka duduk dan mereka baca buku sendiri
dengan senyap. Sebab di perpustakaan, kita harus senyap supaya tidak mengganggu orang lain. Kemudian, yang ketiga, duduk di tempat yang disediakan. Perpustakaan ada tempat duduk yang disediakan untuk kita duduk dan baca. Kita harus duduk di tempat yang disediakan. Nah, seterusnya, apakah perasaan kamu apabila bersopan? Nah, perasaan jika awak melakukan ataupun bertingkah laku bersopan adalah awak akan berasa gembira, awak akan berasa senang hati dan awak juga akan berasa bersyukur. Nah, dalam gambar ini ada satu keadaan di sini, okey, yang murid lelaki ini dia sebut, "Adik, jangan bermain di sini." Nah, ada dua orang adik-beradik. Mereka sedang bermain di kawasan perpustakaan. Adakah tingkah laku ini betul? Tingkah laku ini tidak betul. Sebab di perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku, bukannya tempat untuk bermain, menjerit-jerit, bersenyum-senyum ataupun kejar-mengejar di perpustakaan. Terusnya, buku teks muka surat 23. Hemat tinggi, amalan yang mulia. Nah, berdasarkan situasi ini, kita harus pilih jawapan yang sesuai. Ada 4 jawapan dan ada 4 gambar yang disediakan. Yang pertama, salam sejahtera. Okey, apabila awak jumpa dengan orang yang lebih tua ataupun jumpa dengan jiran ataupun jumpa dengan cikgu, awak boleh sebutkan selamat sejahtera seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Kemudian yang kedua, okey, ini dalam keadaan yang bersedia untuk makan. Jemput makan. Okey, jemput makan merupakan satu amalan yang mulia. Ketiga, silakan masuk. Okey, kalau ada kawan, ada tetamu pergi ke rumah, kita nak jemputkan mereka masuk ke rumah. Keempat, terimalah hadiah saya. Okey, murid lelaki ini memberi hadiah kepada cikgunya. Okey. Nah, terimalah hadiah saya. Keempat-empat ini merupakan amalan yang mulia yang murid-murid boleh beramalkan dalam kehidupan harian. Buku teks muka surat 24. Okey, cuba kita perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan sambutan Tahun Baru Cina dan merupakan satu jamuan. Nah, dalam jamuan ini, cuba kita senaraikan ataupun sebutkan apakah tingkah laku ataupun amalan yang mulia yang menunjukkan murid yang bersopan ataupun yang menunjukkan contoh-contoh amalan yang bersopan yang menunjukkan nilai hemat tinggi. Yang pertama, kita tengok di sini. Okey. Menjemput makan. Okey. Nah, kita boleh menjemput tetamu makan yang merupakan satu amalan yang mulia, yang bersopan. Kemudian sebagai tuan rumah, kita boleh memberi hadiah ataupun memberikan ampau kepada budak-budak dan budak-budak harus sebutkan terima kasih kepada tuan rumah. Terusnya, apabila ada tetamu sampai, kita harus menjemput tetamu dengan senyuman yang bersopan. Kemudian, apabila kita pergi ambil makanan, kita harus berbaris. Okey, berbaris ambil makanan supaya tidak tolak-menolak. Dan satu lagi adalah ambil makanan yang cukup sahaja. Kita harus ambil makanan yang cukup sahaja supaya tidak membahayakan
makanan yang selebihnya. Kalau tidak cukup, baru kita tambah lagi makanan. Nah, seterusnya kita nak tengok apakah kesan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan. Di sini ada 6, 2 sudah diberikan, iaitu kesan dia adalah jika kita mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan adalah kita selalu disenangi oleh jiran. Okey, bila awak jumpa dengan jiran awak, ucapkan selamat pagi ataupun awak memberikan senyuman, kita akan disenangi oleh jiran. Selain daripada itu, jika kita bertutur kata dan bertingkah laku sopan, kita akan mendapat ramai kawan. Kita akan mendapat banyak kawan. Nah, selain daripada itu, apakah kesannya? Cuba kita tengok. Menjaga nama baik keluarga. Okey, jaga nama baik keluarga. Ia merupakan salah satu kesan jika awak amalkan tutur kata dan tingkah laku yang sopan. Suasana yang harmoni. Dalam keadaan murid-murid ataupun dalam keadaan yang semua orang beramalkan tingkah laku yang bersopan dan bercakap dengan bersopan, suasana dia adalah harmoni. Dihormati. Bagi seseorang yang selalu berhemat tinggi, dia akan dihormati oleh orang ramai. Dan seterusnya, ia dapat mengeratkan hubungan. Okey. Nah, jika kita dapat mengamalkan sikap dan tingkah laku yang mulia dalam kehidupan harian kita, ia dapat mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga, dengan cikgu-cikgu, dengan jiran, dengan saudara mara dan dengan kawan-kawan. Seterusnya kita tengok muka surat 45. Nah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Di sini ada 4 situasi, 4 gambar dan jawapan yang betul kita boleh pilih berdasarkan jawapan yang diberikan di sini. Ada 6. Okey. Nah, yang pertama sini adalah satu situasi yang menunjukkan seorang murid memberikan hadiah kepada cikgu dia. Okey. Nah, bila cikgu terima hadiah, cikgu harus sebutkan terima kasih. Okey, terima kasih. Kedua, nah, di sekolah, di kelas, ada kawan yang sedang bercakap dan awak nak masuk ke kelas. Bila awak nak masuk ke kelas, kita harus meminta izin untuk lalu. Okey, meminta izin, bolehkah saya lalu? Yang ketiga, jika kamu nampak kawan ambil makanan di kantin, awak boleh menjemput rakan duduk dan makan bersama-sama. Situasi yang keempat ialah tahniah Sandra yang menunjukkan hari sukan dan Sandra mendapatkan hadiah. Kita harus sebutkan tahniah kepada kawan kita jika dia mendapat hadiah.